Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Kali ini kita nak bincang kenapakah harga durian mahal? Kenapa harga durian mahal? Benda ni adalah topik hangat setiap kali musim durian. Kalau kita tengok sekarang, pengguna lah, pembeli sangat-sangat marah. Kenapalah durian ni mahal sangat? Dan selalu perli pula kepada pemilik ladang, kenapa jual durian mahal? Tanpa kita ketahui, kita kena banyak sebab kenapa durian mahal, dan kita pula kena lihat dari banyak sudut. Dalam video ini hari ini saya akan tunjukkan kenapa durian mahal dari sudut satu, pemilik ladang, kedua, penjual atau peraih, dan ketiga dari sudut pengguna. Jadi nantikan, saya akan tunjukkan selepas ini. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Baik, sudut pertama yang kita nak kaji adalah daripada sudut pengusaha ladang dan kebun. Adakah mereka yang menyebabkan harga ni mahal? Adakah harga mahal ini berpatutan dengan usaha mereka? Jadi kita akan tengok dalam video ini sudut-sudut kos pengeluaran yang mereka tanggung, risiko yang juga mereka tanggung, dan kenapa perlunya harga ni naik. Adakah mereka ni nak untung cepat? Adakah sebenarnya mereka menanggung risiko yang tinggi? Baik, seterusnya kita lihat pula kepada sudut penjual dan orang tengah. Adakah penjual dan orang tengah punca utama harga ni mahal? Kenapa tak ada orang yang mengawal penjual dan orang tengah ni dan perahi? Adakah patut dibiarkan? Dan jika dibiarkan, apakah kesan kepada pengguna? Dan adakah kerajaan perlu masuk campur kepada orang tengah dan penjual ni? Dan seterusnya kita akan lihat kepada pembeli. Adakah sebenarnya pembeli ini yang merupakan orang yang penting dalam value chain durian ni ada masalah dalam pembelian, dari masalah gaji dan sebagainya? Okey, pertama kita akan lihat pada pemilik kebun dan ladang. Pemilik kebun dan ladang di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada juga India, dan ada juga pemilik ladang ni daripada bangsa asing. Mereka melabur di sini kerana tanah-tanah di Malaysia sesuai untuk peladangan durian. Okey, kalau kita tengok peladangan durian ni, dulu harga durian tidaklah mahal. Cumanya harga durian mula mahal apabila buah yang hybrid macam musangking dan duri hitam mendapat tempat di kalangan pengguna. Dalam video ni saya akan tunjukkan kos pengeluaran untuk mengeluarkan durian musangking dan apakah yang mereka tanggung. Tetapi saya tak tunjuk kos-kos lain, dan saya percaya biasanya durian musangking bila dia naik, durian lain pun akan ikut harga naik. Baik, nak tanam durian, apakah risiko yang kita perlu tahu? Pertama, harga durian turun dan juga naik. Dia tak tentu, bergantung kepada pasaran. Memang secara amnya harga durian sentiasa naik sekarang, tetapi ada masa harga durian turun. Macam sekarang masa tempoh COVID, sekatan perjalanan, banyak tempat harga durian menurun kerana pembeli tak dapat nak pergi beli durian di tempat-tempat tertentu. Bukan semua orang akan beli durian di tempat-tempat yang established yang mahal-mahal. Ada orang suka beli di area-area kebun, di area-area kampung yang lebih murah. Baik, selepas tu kita kena tahu hasil hanya akan dapat selepas 6 ke 7 tahun. Memang ada durian yang mula mengeluarkan hasil seawal 4 tahun, tetapi hasilnya bukanlah hasil yang optimum. Dan ada sesetengah pendapat mengatakan durian yang buah terlalu awal ni akan merosakkan pokok. Pokok takkan hidup lama. Ketiga, isu lambakan. Sekarang ni harga durian musangking memang naik, tetapi kalau semua orang tanam musangking dan duri hitam, mungkin akan jadi isu lambakan. Kalau semua ladang-ladang getah, ladang sawit dipotong dan ditanam durian, pernahkah kita fikir mungkin akan terjadi isu lambakan? Dengan harga yang terlalu mahal, siapa yang mampu beli? Kalau kita tak dapat ekspor, pasaran ekspor kita mengalami gangguan. Macam sekarang, isu COVID,
Orang tak dapat nak ekspor dengan cara mudah. Mungkin ekspor akan terganggu. Lambakan akan berlaku. Jadi, ini semua risiko yang perlu pekebun dan pemilik ladang tahu. Lepas tu kita kena tahu juga kos pelaburan berbanding kos melepas. Kos melepas ni, kalau kita tak labur, duit tu kita letak dalam ASB, tabung haji ataupun fixed deposit, adakah berbaloi lebih daripada apa yang kita patut dapat tu? Dan saya percaya kos financing, kos pelaburan untuk ladang durian biasanya lebih tinggi. Biasanya bank-bank tak berapa nak sangat luluskan pelaburan-pelaburan, pinjaman-pinjaman untuk ladang-ladang pertanian, kerana pertanian mempunyai risiko yang tinggi berbanding sektor-sektor lain, kerana uncertainty, ketidakpastiannya sangat tinggi, penyakit dan pelbagai lagi yang saya bincangkan tadi. Okey, seterusnya kita kena tengok adakah pasaran sedia. Sekarang kita tahulah ramai nak tanam durian kerana kita dapat tahu pengeksportan durian ke luar negara sekarang sangat baik. Ini susulan kejayaan kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan juga Jabatan Pertanian yang berjaya mempromosi durian, terutama durian musangking di luar negara, di negara-negara seperti Jepun, China, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Tetapi pasaran yang sedia ni, yang dah sedia ni, adakah ada prospek? Apakah risikonya pasaran sedia ada ni, terutama negara-negara Indo-China, China ni, kerana kalau sebarang perubahan perdagangan, macam contoh mereka boleh sekat import kerana mungkin dasar kita yang menempelak dia punya dasar-dasar kepada kaum Muslim dan sebagainya, dia boleh sekat perdagangan. Jadi adakah pasaran sedia ni cukup? Adakah pasaran yang sedia ada ni selamat untuk masa akan datang? Adakah kita boleh terus ekspor sepanjang masa? Apakah sekatan-sekatan baru yang mungkin mereka akan buat? Ini risiko-risiko yang kita kena tanggung. Ini tak termasuk kalau tiba-tiba negara-negara tu ada pengeksport baru yang lebih murah. Kita kena tahu semua tu. Okay, seterusnya, jangkaan harga masa depan. Ini kebanyakan kita sekarang, kita jangka harga sentiasa naik lah. Daripada harga dulu sekitar RM40 sekilogram, naik ke 50 ke 140 sekilogram. Dan potensi hasil durian musangking dan durian-durian lain yang premium, termasuk duri hitam ni, memang nampak sangat baik. Sebab tu ramai sekarang nak potong pokok sawit dan sebagainya, nak tanam durian. Kerana kita tahu durian harganya lebih mahal. Sebiji durian kita boleh jual sampai 300-400. Ada yang sampai 800. Rekod yang kita kalau tengok harga sebiji durian musangking di Hong Kong boleh cecah sampai 800 dan mendapat pasaran yang baik. Dan kalau kita nak eksport, kita boleh eksport secara terus ataupun laut ataupun secara jalan darat. Dan benda-benda ni yang menyebabkan ramai orang rasa tanam durian ni sebenarnya untung. Dan rakyat pengguna cakap, orang jual durian ni memang buat duit, memang kaya. Betul ke perkara ni? Selepas ni saya akan bincangkan berkenaan kos. Dan kita kena tahu, kalau kita tengok ni, selepas 6 hingga 7 tahun baru ada hasil. Maknanya 5 tahun pertama, orang yang ada kebun, pemilik ladang, takkan ada hasil. Hanya keluar modal saja pada 5 tahun pertama. Dan apakah berbaloi 5 tahun pertama tak ada hasil? Tuan-tuan dan perempuan rasa selepas 6 dan 7 tahun boleh untung ke benda ni? Tanam durian ni boleh menyebabkan kita kaya ke? Apa risikonya? Tanam durian ni risiko banyak dan sangat terbuka. Okey, saya ambil contoh Durian-durian yang kalau macam durian kampung, risikonya lebih rendah kerana tanamannya lebih tahan kepada penyakit dan mudah dijaga. Berbanding dengan durian yang premium seperti musangking, duri hitam, IOI dan lain-lain, durian-durian premium ni
dia sangat sensitif dan manja. Saya ambil contoh, kalau banjir, kalau kita tanam durian, akar dia tenggelam dalam air, banjir, ataupun kita tanam di tempat yang rendah, mudah kena banjir, hujan sikit dah banjir, durian tu akan mati. Tuan tanam penat-penat bertahun-tahun, banjir, durian pokok dia akan mati, akan rosak. Kedua, dia sangat mudah diserang oleh penyakit dan juga serangga. Sangat sukar nak menjaganya. Tuan-tuan dan perempuan kena ada orang di ladang yang sentiasa melihat, dan juga kos untuk merawatnya bukannya murah. Dan ketiganya, kalau kita tanam durian, kita mesti kena ada sistem pengairan dan sebagainya. Durian yang premium ni bukan macam durian kampung, boleh tanam dan tinggal. Dia kena dijaga dan juga dipelihara. Dan keempat, bila dah ada hasil, durian premium ni, selain ancaman manusia mencuri, ancaman-ancaman haiwan liar juga menjadi perkara yang sangat menyusahkan pemilik kebun dan memberi kos tambahan kepada mereka. Ancaman babi hutan, kera dan sebagainya, tupai. Jadi masa musim durian, pemilik ni kemungkinan akan duduk dekat kebun sepanjang masa, ataupun terpaksa mencari orang untuk menjaga kebun. Nak kena tengok pokok aja. Ada tupai kena tembak, kena letupkan mercun. Jadi bukan mudah tanam durian ni. Dan kita kena tahu, dalam setahun musim durian, satu musim saja. 11 bulan, 10 bulan, 9 bulan tu tak ada hasil. Jadi kalau tuan-tuan rasa, satu musim dapat 800,000. Ya, 800,000. Itu kalau kita jangka dengan harga yang baik. Tetapi bulan-bulan lain mereka tak ada hasil. Jadi mereka kena kita bila bekerja dan berniaga, mestilah kita kena ada hasil setiap bulan. Jadi kalau pokok macam durian yang tak ada hasil untuk bulan-bulan lain, mereka kena fikir kos pengeluaran, makan minum, gaji mereka untuk bulan yang tak ada hasil tu. Jadi tuan-tuan perempuan kena faham, orang dah tanam durian, dia orang nak hidup. Kalau dia nak jual murah bawah kos pengeluaran, dia orang nak makan apa? Dia nak kena bayar dekat bank. Dia nak kena bayar gaji pekerja. Dia nak kena baja walaupun hasil tak ada. Kena jaga pokok daripada serangga-serangga. Jadi, betul ke harga durian mahal ni disebabkan oleh mereka? Adakah kita nak tuduh mereka ni saja-saja naikkan harga durian? Okey, kalau untuk harga durian macam Musang King naik, itu adalah hasil daripada promosi pemasaran. Dan bila promosi pemasaran oleh kerajaan ni berjaya, durian Musang King kita dah boleh letak sebagai satu produk niche, kita panggil niche lah ya. Harganya mahal, takkan kita nak turunkan harga sewenang-wenangnya. Kita kena kawal lah harga tu supaya mahal. Sebab bila harga durian mahal, bila kita ekspor, negara akan dapat pendapatan ekspor. Kalau harga durian murah, pendapatan ekspor kita jatuh lah, negara akan rugi. Mungkinlah kita lampak, kita tengok sini, pemilik durian untung lah. Yalah, mereka dah tanggung risiko, mestilah mereka nak untung. Dan untungnya pada mereka, untung juga pada negara. Mereka membayar cukai. Jadi, kalau untuk durian-durian premium, kalau mahal, kalau ia memberi keuntungan kepada negara, adakah kita sewenang-wenangnya boleh kata, diorang ni nak untung saja, tak nak jual murah? Memanglah siapa pun nak untung dan tak nak jual murah. Tetapi benda ni menguntungkan negara. Dan untuk durian-durian yang klon yang lain, boleh dijual pada harga yang lebih murah. Dan saya akan ulas selepas ini dua angle lain, iaitu penjual, peraih dan juga pembeli. Betul ke durian ni mahal? Ataupun ada faktor lain yang menyebabkan durian ni nampak mahal? Baik, seterusnya kita lihat ini kos untuk 10 tahun tanam durian. Secara amnya, kos pembangunan yang ini untuk 1 hektar. 1 hektar ni kalau kita convert kepada ekar, dalam 2.4 ekar lah kos. Yang ini untuk durian Musang King 1 hektar bersama dengan 2.14 ekar. Okey, kos pembangunan ini one off kos awal masa kita buat kerja tanah dan sebagainya. Kos pembangunan ni dalam 33,000. Kos ni tidak tetap. Yang ini adalah rough sahaja dan bergantung kepada tempat dan juga keadaan kebun, di mana kebun tu terletak.
ada kebun yang lebih jauh ke dalam, tanah yang lebih slope, berbukit, kos biasanya akan lebih tinggi. Macam contoh daripada 30,000 ni, lebih kurang dalam 3,000 plus mungkin untuk kerja pembersihan tanah, penjadian tanah mungkin dalam 800. Sistem pengairan, kalau di sini saya anggarkan dalam 20,000 untuk 2.41 ekar ni. Sistem pengairan dan kelengkapan 20,000, peparitan lagi dalam 4,000 dan juga yang lain-lain lah, pagar, jalan ladang, peparitan. Jadi ini kos one off 35,000 untuk buka ladang seluas 1 hektar. Okey, ni kos input pula untuk tempoh 10 tahun. Ini kos input pun kos input yang paling minimum saya ambil. Lebih kurang 56,000. Pecahannya banyaklah kos input pertanian ni. Ini saya ambil dengan jangkaan harga pokok lebih kurang RM30 sepokok. Dalam 1 hektar ni kita boleh tanam, kalau kita selang dalam 9 meter, lebih kurang 110 pokok. 110 pokok untuk ini, dan darabkan dengan harga RM30, kita dapatlah dalam RM3,000 lebih. Dan itu kos-kos lain lah, penggalak akar, baja NPK, baja buah dan bunga 12, 17, baja organik, racun rumput, racun serangga, racun kulat. Yang ini saya ambil kalau untuk kos input pertanian ni yang paling minimum. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, menjaga durian premium agak sukar dan sangat manja, dan kos ini pasti akan meningkat berganda-ganda. Dengan harga baja dan racun yang sentiasa meningkat setiap tahun, kos input pertanian sentiasa meningkat, dan ini membebankan pemilik ladang. Ini yang tuan-tuan kena tahulah. Okey, seterusnya kos pekerja. Saya ambil kos pekerja ni dalam 1,300 sebulan. Ambil kira upah minimum 1,200, saya letakkan 1,300, darab 12 bulan. Jadilah 15,600. Baik, seterusnya kos pelbagai ni kos-kos lain lah. Dalam RM13,000. Kos sewa tanah. Kalau tanah ni disewa, saya letak kos sewa tanah ni dalam 500 je sebulan. Ataupun setahun saya letak dalam 5,000, 6,000. Dan penyelenggaraan sistem pengairan, pagar, jalan ladang dan sebagainya. Ni dalam kos pelbagai. Saya percaya kalau orang yang ada ladang jauh daripada rumah, kos pelbagai ni termasuk tak, yang saya buat ni tak termasuk kos minyak. Kos minyak, kos tol. Jadi mahal ya. Baik, selepas dicampur semua kos ni dalam 119,000, saya darab pula 10% kos contingency, kos-kos kecemasan untuk ladang. Dan jadi jumlah kos menjadi RM131,560. Ini kos untuk 10 tahun dengan andaian hasil durian boleh cover balik kerugian ni, kos yang kita dah keluarkan. Dan macam saya maklumkan tadi, ya ini kos yang minimum. Dan kita tahu durian adalah buah yang perlukan penjagaan dan juga perhatian yang lebih, terutama kalau harga durian dah mahal. Ini kos kalau saya tunjuk tadi tak termasuk kos kalau kita nak bela haiwan guard macam anjing di ladang. Kena buat rumah dia, kena bagi makanan, mungkin kena tambah pekerja pada musim-musim berbuah, sebab kita tak nak orang mencuri, kita tak nak tupai makan, kita tak nak haiwan-haiwan perosak masuk dalam ladang. Jadi kos sentiasa meningkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu, inilah sebab kalau bank komersial tak nak fund, tak nak finance projek pertanian, sebab kos sentiasa berubah, naik turun tak tentu, dan juga risiko tinggi. Kita lihat harga sentiasa naik, kita tak tahu kos yang ditanggung, kita tak tahu risiko yang ditanggung oleh pemilik ni. Jadi saya harap dengan penjelasan di video ni, tuan-tuan dan puan-puan nampaklah, oh, kos ini minimum je RM131,000. Untung belum tentu. Ini tak termasuk lagi pokok mati. Ini tak termasuk lagi macam-macam isu. Jadi, kalau kita lihat kos-kos tanam durian ni, saya rasa baiklah kita tanam benda lain. Cili, rock melon, timun, lagi untung. Kalau kita lihat, dan hasilnya lebih cepat, dan kita boleh tukar, dan kita boleh jaga tanaman dengan lebih baik. Berbanding durian ni
Kalau ada passion, boleh tanam. Kalau ada minat. Okey, seterusnya kita nak lihat hasil ya. Jangkaan hasil tanam durian dalam tempoh semusim. Ni pendapatan semusim. Kita akan dapat dalam RM800,000 dengan jangkaan harga RM50 per kilogram. Tadi modal kita akan keluar dalam RM300,000-400,000. Ini satu musim dapat RM847,000. Wow. Semua kata, nampak untung ni meniaga durian. Okey, sekejap lagi saya akan explain. Baik. Jangkaan hasil ni adalah saya drive daripada keluasan 1 hektar. Saya ulang balik, 1 hektar ataupun 2.41 ekar. Jarak tanaman 9 meter. Bilangan pokok 110 pokok bila kita buat jarak macam ni. Dan dengan jangkaan purata berat 1.4 kg. Berat buah musangking ni lah. Dan hasil purata satu pokok 110 biji. 110 biji darab 110 biji pokok. 110 biji buah durian darab 110 biji pokok. Darab berat. Dan juga dengan jangkaan harga durian musangking sekilo yang peladang dapat jual adalah RM50 sekilogram. Adakah harga durian peladang jual RM50 sekilogram, tuan-tuan dan puan-puan? Terutama masa musim COVID macam sekarang ni. Kita tahu dia jual pada harga yang mungkin lebih murah. Peraih dan juga penjual membeli harga pada yang lebih murah sebab mereka ambil risiko. Dan kita tahu tak ketentuan musim-musim COVID ni. Tak payah musim COVID, musim tak COVID pun ada juga uncertainty yang menyebabkan mereka ambil lebih murah sebab mereka menanggung risiko. Jadi, darab ini, pendapatan semusim adalah RM847,000. RM847,000 ni kalau kita bahagi kepada 12 bulan, sebulan pendapatan pekebun lebih kurang RM70,000. Baik, RM70,000 dengan kos tadi saya ambil yang kos minimum, dengan jangkaan harga yang maksimum saya ambil ni, mesti orang kata, wow, memang untung rupanya tanam durian. Atas paper memang untung kalau semuanya menjadi, tetapi on the ground, realitinya tidaklah seperti ini. Buah durian tak adalah satu pokok 110 biji, mesti 110 biji. Mungkin lebih, mungkin kurang. Ada pokok hidup, ada pokok mati. Baik, seterusnya penjual. Penjual dan peraih. Adakah penjual dan peraih punca utama harga durian mahal? Macam saya cerita tadi, harga durian musangking jangkaan RM50, tapi sebenarnya pemilik ladang tak adalah jual RM50. Fix pada semua tempat. Dia bergantung kepada nego dia lah dengan peraih dan penjual ni. Okey, peraih dan penjual, kalau kita tengok farma, kalau kita tengok ekonomi, mereka ni pun ejen ekonomi. Mereka, kalau tak ada mereka nak jual buah durian, amatlah susah. Bukan senang ya, tuan-tuan dan puan-puan, nak jual buah durian ni. Bukan ambil, jual, laku. Ambil, jual, untung. Dia ada risiko-risikonya. Untuk pemilik ladang, masa musim durian, untuk tinggalkan ladang durian, pergi menjual di bandar, saya rasa kalau balik buah durian ada satu je. Kena curi, kena makan binatang liar dan sebagainya. Jadi mereka kena duduk di ladang. Jadi peraih dan penjual ni lah yang membantu mereka memasarkan dan menjual hasil-hasil yang mereka tanam. Jadi peraih dan penjual ni penting. Kalau tak ada mereka, susah juga. Kita harapkan peladang, pemilik ladang, pemilik kebun je yang jual, mereka tak akan mampu. Kerana bila musim durian mereka sibuk nak kutip, nak sort, nak grade. Jadi peraih dan penjual ni lah yang penting. Dan peraih penjual ni pun manusia juga. Musim durian bukannya selalu. Mereka pun nak cari duit. Jadi, di sini kemungkinan apa yang kita boleh cadangkan, peraih dan penjual, kalau nak jual, kalau durian yang premium, mungkin dah harga mahal, kita tak boleh nak buat apalah. Memang harga dah macam tu. Dan harga tu juga nanti, kalau macam saya cakap tadi, kalau kita kacau harga dia sampai turun banyak, nanti rugilah pada negara kalau kita eksport harga murah. Cumanya, untuk durian-durian yang bukan premium, macam contoh durian kampung, kita lihat yang baru ni, di Kelantan dijual RM2.50 je sekilogram. Dan kalau RM2.50, peraih dan penjual ni jual balik harga yang munasabah, saya rasa pengguna takkan nak marah sangat. Dan kalau beli RM2.50, jual dalam RM8-9 ataupun RM7, saya rasa masih make sense. Dengan risiko kerosakan, risiko tak dapat dijual atau buah rosak,
peraih dan penjual masih dapat untung. Cumanya yang menjadi masalah sekarang ni yang kadang-kadang saya pun tertanya-tanya. Untuk buah kampung, kita tahu kan buah durian kampung biasanya penjagaannya taklah serumit durian hybrid, musangking, duri hitam, IOI dan sebagainya. Tapi durian kampung pun dijual mahal. Ini yang mungkin menyebabkan ada rakyat yang teringin nak makan tapi tak mampu. Dan kalau boleh saya cadangkan di sini, kalau untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau rasa durian terlalu mahal, terutama di bandar besar KL dan Selangor, antara tempat yang tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan durian murah. Kalau durian yang murah pada saya pernah beli, pergi ke area Mantin ataupun area Broga ataupun area Bangi Lama yang kebun durian dekat dengan jalan. Biasanya kemungkinan kita akan dapat beli durian direct dengan pekebun. Jadi dekat situ kita dapat harga murah. Sebab kemungkinan kalau peraih dan penjual nak jual mahal, kita tak boleh nak halang lah. Itu demand and supply. Willing buyer, willing seller. Tapi kalau kita pandai, kita carilah alternatif lain, beli dengan orang lain. Direct dengan kebun atau sebagainya. Itu adalah satu cara lah. Tapi kalau kita tengok data-data yang tahun ini pun, kemungkinan musim durian untuk tahun ni, bulan 8 ni pun harga akan jatuh lagi. Kerana musim berturut-turut, banyak tempat, selatan, utara, jatuh pada waktu yang sama. Jadi kemungkinan harga akan turun. Jadi mungkin waktu tu kita boleh beli murah lah. Tapi kalau harga dijual mahal, untuk orang yang tak mampu, tuan-tuan dan perempuan, memang tak dapat nak buat apa lah. Dan saya tak rasa kerajaan perlu kawal harga durian. Biarlah pasaran yang menentukan. Baik, seterusnya kita tengok pada pembeli. Ini faktor yang agak penting selain faktor penjual yang menyebabkan harga nampak mahal adalah faktor pembeli. Baik, kepada rakyat-rakyat yang meminati durian, minat nak makan durian dan mempunyai pendapatan yang tinggi, kita boleh cakap golongan T20, tak ada masalah. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok statistik gaji dan upah Malaysia, kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin dalam umur 40-50-an, tuan-tuan dan perempuan boleh rasa gaji tahun 80-an, 70-an dan juga sekarang tak banyak beza. Pergerakan gaji di Malaysia terlalu perlahan. Bukan saja harga durian, harga rumah, harga kereta pun kita rasa mahal. Kerana apa? Harga barang naik cepat, gaji lambat. Tak kira lah sektor kerajaan atau sektor swasta. Tetapi kalau untuk management swasta ataupun businessman swasta, nampaklah gaji dia cepat naik. Okey, kalau kita tengok data-data Bank Negara, gaji Malaysia naik sederhana. Rata-rata rakyat Malaysia selain gaji rendah, juga hutang isi rumahnya tinggi. Hutang isi rumah, tengok ni, hutang isi rumah berbanding KDNK paling tinggi dalam sejarah. Apa maksudnya tuan-tuan dan perempuan? Maksudnya pendapatan boleh guna bila kita ada gaji kasar, tolak hutang, pendapatan boleh guna, pendapatan kita bawa balik masuk dalam poket kita adalah rendah. Dengan gaji yang lambat naik, hutang isi rumah tinggi, saya pasti makin ramai rakyat, golongan yang besar daripada rakyat tak mampu nak makan durian. Yang mampu makan T20 ataupun M40 yang hampir ke T20. M40 biasa pun kalau di KL dan Selangor tak mampu nak beli durian. Kerana terlalu mahal. Kena prioritas untuk makan makanan yang asas. Sebab durian bukanlah makanan asas dan barang keperluan. Jadi dalam video ni saya nak tunjuk kenapa saya buat video panjang. Faktor harga durian mahal sebenarnya bukan satu faktor. Bukan sebab pemilik ladang, bukan sebab peraih dan penjual. Malah sebab pembeli juga menyebabkan harga durian tu jadi mahal. Durian tu memang harga barang sentiasa akan meningkat. Dan kita tak dapat nak elak. Harga rumah, harga kereta, harga barang dan barangan, harga perkhidmatan sentiasa akan naik. Apa yang menjadi sekarang isu utama adalah gaji di Malaysia terlalu rendah. Gaji minimum 1,200. Tuan-tuan dan perempuan, apa nak makan? Tak payah cakap 1,200. Keluar universiti, gaji masih 1,600, 1,800. Zaman 80-an, 90-an bolehlah makan. Kalau zaman 2020 ni, gaji 1,800, gaji 2,200. Graduan universiti, tolak PTPTN, tinggal berapa? Jadi, mana ada kemampuan nak makan durian? Kalau dah macam tu, struktur gaji dalam Malaysia. Jadi sekarang ni, stoplah bergaduh. Pembeli salahkan penjual, salahkan peladang,
Sebenarnya apa yang berlaku dalam Malaysia adalah masalah struktur yang kita kena tengok secara keseluruhan. Baik, saya recap balik. Untuk pemilik ladang, pemilik kebun, sampai bila kita punya pemilik ladang, pekebun kita macam dalam video ni, hidup susah, makan pagi kais pagi, makan petang kais petang, makan petang. Kita nak pekebun yang mempunyai pendapatan tinggi, selaras dengan kita punya negara punya aspirasi. Kata nak melahirkan pekebun-pekebun yang berjaya. Kalau nak pekebun berjaya, harga barang mesti akan kena mahal lah. Sama macam pekebun luar negara. Tuan-tuan dan perempuan tengok pekebun luar negara, pakai pun smart, pakai mesin, pekerja pun gaji tinggi. Kalau kita terus nak harga barang murah, kita takkan ada pekebun dan petani yang berjaya. Tengok luar negara dalam video ni, dia orang punya petani dikawal dengan sangat baik. Harga barang kalau mahal, government akan subsidize. Kalau harga input pertanian mahal, government akan subsidize. Kalau ada masalah pasaran, government akan bantu. Kerana mereka tahu petani ni penting. Dia akan supply makanan. Jadi, elaklah nak marah petani. Mungkin ada salahnya, ada kurangnya. Tetapi secara amnya, kita nak petani kita jadi petani yang maju, yang kaya. Biarlah mereka kaya. Kenapa masalah tak boleh tengok petani kaya? Dia orang dah keluar modal, mestilah dia orang nak kaya. Mestilah dia orang nak senang. Kita pun nak senang. Okey, seterusnya kita tengok pada penjual dan peraih. Baik, ada penjual peraih memang jual harga tak masuk akal. Beli durian kampung murah, jual berbelas ringgit. Kalau jual RM7, RM8, RM9, mungkin boleh lagi lah kita faham. Dan kalau untuk durian hybrid, kalau grade A, harga berpatutan, ataupun grade C, grade B dia jual murah, kita boleh terima. Tapi, kalaulah mereka sengaja menaikkan harga tak tentu pasal, itu mungkin kita boleh marah lah. Tetapi nak marah teruk sangat kepada peraih dan penjual, mereka pun ejen ekonomi. Seperti yang saya cakap tadi, mereka ni pun penting dalam value chain durian ni. Kalau tak ada mereka, tak boleh nak jual durian. Even Spiderman dalam ni pun menjual durian. Tuan-tuan dan perempuan tengoklah betapa rakyat cuba kreatif untuk mencari rezeki. Jadi kita kalau boleh kena muhasabah jugalah. Nak salahkan satu pihak pun tak boleh juga. Benda ni seperti saya cakap tadi, masalah harga durian mahal adalah masalah struktur dalam negara. Struktur upah, struktur gaji dan sebagainya. Benda tu yang nampak mahal. Memang barang akan terus mahal. Tetapi kemungkinan kalau apa yang kerajaan boleh buat, mungkin nak regulate harga tak sesuai. Ini bukan barang keperluan. Apa yang mungkin kita boleh buat, mungkin ada harga rujukan untuk durian yang bukan klon, durian kampung. Harganya begini supaya ada golongan rakyat yang boleh menikmati durian walaupun harga durian premium yang lain float ikut harga pasaran. Mungkin itu boleh dibuat, tapi bergantunglah pada kerajaan. Video ini saya hanya beri cadangan sahaja. Itu mungkin boleh dibuat. Tetapi bergantung juga, durian kampung bukan semua durian kampung grade C. Ada durian kampung yang grade A yang sedap. Okey, seterusnya pembeli lah. Okey, dari segi pembeli, memang agak sukar. Gaji kita terlalu rendah di Malaysia ni. Jurang pendapatan golongan biasa, golongan B40, M40 dengan T20 terlalu tinggi. Jurang ni lah menyebabkan ada golongan yang boleh menikmati durian yang mahal sampai sebiji 800, ada yang tak dapat. Dan benda ni yang menyebabkan ramai rasa frust. Dan salah satu teknik macam saya pernah cakap tadi lah dalam video sebelum ni, beli direct dengan penjual. Carilah tempat-tempat yang sesuai. Mungkin di situ kita boleh beli durian yang murah kepada pengguna yang tak berapa mampu. Baik, saya harap dengan penjelasan saya di video-video, kita stoplah bertelagah, stoplah bergaduh, berhentikan bergaduh. Orang ni salahkan orang ni, pembeli salahkan pekebun, pekebun salahkan penjual dan sebagainya. Kita masing-masing ada peranan. Cumanya adalah dengan faktor ekonomi, faktor upah dan sebagainya, perkara ni menyebabkan benda ni nampak berlarutan. Dan sebagai sebuah negara yang kita nak maju, kita nak petani kita hidup senang. Kita pun nak juga penjual dan peniaga yang hidup senang. Cumanya mungkin macam saya cakap tadi lah, mungkin boleh dicadangkan kalau buah-buah yang bukan premium, durian biasa, durian kampung yang bukan kahwin ataupun durian kahwin yang biasa, boleh dijual pada harga tertentu supaya semua orang boleh menikmati durian. Baiklah, video ni pun dah nak habis, dah 35 minit.
hampir 35 minit. Jadi saya harap dengan penjelasan ini saya cuba secara menjadi neutral, tak memihak mana-mana pihak, dan diharap penjelasan ini dapat membuka mata lah apalah masalah sebenarnya menyebabkan kita cakap harga durian mahal. Kenapa harga durian mahal? Inilah 3 sebab kenapa harga durian mahal. Saya harap tuan-tuan dan puan teruskan dengan Pokok Hijau Channel dan subscribe. InsyaAllah saya akan sajikan dengan video-video yang menarik pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Thank you.